membuat editing. Okay, ada beberapa syarikat yang menawarkan dia punya template yang bagus. Jadi tuan-tuan boleh pilih dan boleh gunakan mengikut kemampuan dan gaya eksplorasi tuan-tuan lah. Okay, yang kedua adalah okay, hari ni untuk poster sekejap ya, saya share untuk nota. Okay, untuk poster okay, macam mana? Share ni. Oh, okay. Okay. Okay, untuk hari ni panduan untuk hasilkan poster secara digital ni, kita menggunakan web based poster mywall.com okay, poster mywall ni dia lebih kurang macam aplikasi-aplikasi yang lain dalam web based dalam web based. Jadi perbezaannya adalah dari segi template-nya dia lebih banyak, okay, lebih banyak dan tuan-tuan biasanya kalau saya buat poster digital ni biasanya saya maksudnya mix and match berdasarkan suatu syarikat lah web base jadi kalau nak dapatkan hasil yang lagi baik kita campur-campurkan okey jadi untuk poster mywall ni kita saya terangkan dulu sedikit poster mywall tu apa. Okey poster mywall ni biasanya dia merupakan juga dia salah satu juga aplikasi grafik atas talian secara online dan boleh dihasilkan grafik yang kita boleh grafik yang kita hasilkan adalah menyamai dengan taraf separa proporsional lah Okay, poster mywall ni kita boleh akses melalui peranti mudah alih lah. Kalau Canva tu kita boleh download, boleh masukkan dalam desktop dan boleh kita buka ada dua sama ada tuan-tuan boleh buka melalui web base dan ataupun desktop. Tapi untuk poster mywall ni saja dia aplikasi ni hanya boleh dibuka dalam kita punya web base saja dia buat semuanya dalam web base. Jadi keperluan data internet tu sangat diperlukan lah. Okey. Yang kedua peralatan yang peranti yang mudah alih yang kita boleh gunakan biasanya kalau tuan-tuan ada tabs ke okey telefon pintar yang latest okey yang boleh simpan storage yang tinggi sangat digalakkan lah. Okey ada beberapa okey syarikat ni syarikat poster mywall ni menawarkan dua versi sama ada yang tuan-tuan pakai yang percuma ataupun versi yang berbayar, tapi versi yang berbayar ni bayar kerja yang kita download saja. Okey kalau yang versi kalau katalah di Canva kita bayar satu whole program tu kita bayar whole program. Tapi untuk poster mywall kita nak bayar katalah nak download poster A saja yang kita bayar. Okey itu yang dia ada sedikit perbezaan dekat situlah dia punya business marketing Okey yang kedua serupa juga poster mywall ni merupakan aplikasi mereka bentuk poster infografik ada juga yang boleh kita buat dalam kita boleh buat video kita boleh buat video dalam kita punya poster mywall. Okey aplikasi ini juga menghasilkan reka bentuk yang mudah lah kita mudah user friendly sama juga dengan macam Canva ada infografik, media sosial, reka bentuk perniagaan, iklan, banner dan ada 6 lah dalam tu dia ada 6. Jadi tuan-tuan boleh pilih dia punya menu. Jadi kita akan masuk kepada dia punya teruslah kepada menu tu. Okey, serupa juga. Okey. Panduan mencipta poster serupa juga macam semalam. Okey, ada warna panas dan warna sejuk. Tuan-tuan digalakkan menggunakan warna-warna panas dan sejuk supaya poster yang tuan-tuan hasilkan
dapat memberi impact kepada orang lain dalam tempoh 5 saat. Jadi kalau gunakan warna-warna panas, okey, mestilah menggunakan warna yang macam saya cakap semalam, ada warna dasar, warna panas, okey, ada 3 saja yang dibenarkan, jangan buat yang terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak, poster tu akan jadi serabut, tidak memberi impact. Okey, jadi kalau ada teks, okey, gunakan teks yang simple, yang catchy, yang boleh menarik perhatian audien. Tak perlu tuan-tuan type semua sekali info dalam tu, okey, jadi dia terlalu berat. Jadi apa saja poster yang tuan-tuan hasilkan, okey, perlu ada gambar yang lain ataupun infografik yang lain yang membantu supaya pemahaman audien tu tercapai. Itu yang penting kalau kita hasilkan poster ataupun suatu info, mesti dia menepati sasaran yang hendak kita tuju. Ya, untuk langkah yang pertama, tuan-tuan akan ini nota dulu tuan-tuan akan masuk kepada type kepada postermywall.com, dan daftar melalui Gmail lah. Yang ni paparan yang ni. Lepas daftar, tuan-tuan digalakkan menggunakan akaun Google dan tekan login saja. Seterusnya dia akan buat ada keluar paparan poster my wall. Poster my wall lebih kurang macam Canva. Perbezaannya kita kena setting dululah. Kalau di Canva kita tak perlu setting Kita tak perlu setting. Kalau poster my wall kita perlu setting dulu. Pemilihan image yang di sini, image ni dan video perlu dilakukan dahulu sebelum kita buat pemilihan untuk flyers atau apa. Jadi tuan-tuan perlu pilih dulu. Sama ada nak image ke video ke, jadi tuan-tuan perlu pilih lah Jadi klik apa yang kita nak buat dulu Jadi tuan-tuan perlu pilih. Kalau katalah tuan-tuan browse dekat sini untuk katalah untuk sate, image sate dia akan keluar contohlah, bukan sate contoh kalau kita tulis food lah. Food. Jadi dia akan keluarkan template untuk food. Jadi tuan-tuan pastikan tuan-tuan hendak sama ada food tu dalam bentuk image ataupun food itu dalam bentuk video Jadi video yang akan dihasilkan adalah berformat MP4, dan image yang dihasilkan daripada poster my wall adalah JPEG JPG JPEG seterusnya ada dua kaedah sama ada kita nak buat pemilihan tu berdasarkan yang tadi saya terang yang ini kita pilih berdasarkan image dan video. Yang kedua adalah kalau katakanlah kita nak pilih terus poster, kalau kita terus poster, jadi bila buat pemilihan poster dia akan keluar juga poster macam ni, tetapi kita akan klik yang ni kemudian image jadi settingnya dia akan berubah sedikit lah. Yang ketiga, yang ini yang step lepas kita dah pilih satu template yang kita hendak untuk buat editing maksudnya kita nak buat kerja-kerja suntingan. Jadi setelah tuan-tuan buat pemilihan sama ada untuk image ataupun video, kerja-kerja suntingan yang tuan-tuan pilih akan loading. Dia akan loading macam ni lah. Dia akan loading macam ni. Jadi dia akan loading macam ni, dia akan keluarkan sama ada tuan-tuan hendak customizekan template ataupun tidak Jadi biasanya template yang kita download tu dia akan masuklah dia akan masuk kepada kita punya wall lah maksudnya dalam kita punya folder. Jadi kita klik kepada customize selepas klik customize selepas katalah selepas klik customize kita akan buatkan dia jadi kita punya supaya kita klik customize data yang dah direka cipta dalam layout tu dia akan terus masuk kepada kita punya folder contoh kita terus kepada ni kita terus kepada saya kena tukar ke nanti saya kena masuk poster my wall jap ya. Saya akan ni tuan-tuan kalau ada boleh masuk. Saya akan log out dulu supaya tuan-tuan
boleh follow lah okey. Okey, ni paparan yang asal bermula macam ini, okey. Okey, jadi sama ada dia akan tanyalah sama ada nak create design ataupun kita nak masuk dulu Biasanya bila didaftar kita akan login masuklah. Okey, login masuk. Okey, login masuk dia akan minta macam ni Tuan-tuan akan minta kepada Google, okey. Senang je bila kita ada akaun Google atau Facebook, boleh terus kepada Poster My Wall Okey, ini katakanlah paparan yang dah digunakan Kalau ke paparan yang asal, tuan-tuan akan jumpa yang macam ni. Okay. Okey. Paparan yang asal, okey. Bila untuk first login, tuan-tuan akan jumpa macam ni lah. Jadi tuan-tuan boleh buat pemilihan lah. Okey, kalau katakanlah tuan-tuan nak buat suatu poster ataupun dia di poster My Wall ni dia tak bagikan image tu kepada macam kalau Canva kita biar bagikan Kalau image yang poster dia akan terus diasing-asingkan poster, flyer ataupun ni. Semualah yang jenis bermedia cetak Jadi kalau poster My Wall, perbezaan poster My Wall dia bagikan sama ada format Format image tu nak image format gambar ataupun format video. Okey, jadi bergantung kepada tuan-tuan lah. Contoh katakanlah tuan-tuan nak dapatkan menu lah contoh tuan tak dapatkan menu makanan, sama ada tuan boleh type dekat kawasan ruang menu sini ataupun tuan-tuan boleh type saja kat sini dia akan keluar lah. Dia terpulang pada tuan-tuan dia adakan macam ni. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah. Jadi tuan-tuan boleh pilih apa sahaja menu yang ada dekat sini mengikut cita rasa tuan-tuan Kalau kita buat template atau flyers ke apa-apa ke, bergantung Kalau katalah nak menu, okey. Kalau tuan-tuan tengok yang warna orange yang di sini, ni menunya kita berbentuk digital Maksudnya kita sampaikan dia akan jadi movie dia akan jadi video. Okey. Jadi bila kita dia dah keluar menu tadi, tuan-tuan kena buat pemilihan lah. Jadi tuan-tuan pilih kalau katalah image, dia akan jadi image. Okey, dia akan jadi image Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, kita browse berdasarkan size Kita browse yang di paparan sebelah kiri, panel sebelah kiri, browse by size. Okey, browse by size ni contoh kalau katalah kita tak tahu macam mana kita sudah ada idea tapi kita tak tahu macam mana yang kita nak buat. Okey. Jadi kita terus just fokus kepada nak buat flyer. Okey, dia akan bagi terus kepada flyer Dia akan terus bagi flyer. Yang keadaan pertama kita just nak ambil idea dia berbeza Kalau yang pertama tu kita nak ambil idea, dan kita nak terus buat je. Jadi dia template yang ada ni bercampur baur. Okey. Yang kedua, kalau browse bawah size ni, Poster My Wall telah mengasingkan setiap template-template tu mengikut apa sahaja size dan bentuk yang dihasilkan Contoh kalau ada flyers, dia akan menghasilkan flyers. Poster, dia akan menghasilkan poster bentuk poster. Okey, kalau ada media graphics, digital ke, album cover ke. Jadi dia dah hasilkan awal-awal kalau yang pertama tu kita ambil secara rawak okey, jadi benda-benda ni sebenarnya kita boleh customkan mengikut kita lah jadi kalau katakanlah kita buat suatu design tu kita tak tahu size dia, jadi pilih sahaja yang browse by size. Jadi kita akan dapat fix bila kita buat printing lah. Itu yang mudahnya okey, katakanlah di sini kalau katalah tuan-tuan nak buat poster, jadi tuan-tuan boleh type poster, okey. Okey. Tuan-tuan nak buat poster, pastikan tuan-tuan poster tuan-tuan yang dihasilkan mesti memenuhi 5 kriteria yang saya bagi tahu. Okey. Yang pertama adalah berkenaan warna, yang kedua adalah berkaitan dengan teks yang dihasilkan. Okey. Kalau ada ayat, yang ketiga kalau ada ayat, mestilah ayat itu adalah ayat yang klise, okey. Dan ayat itu mestilah tak boleh panjang lah biasanya dalam 10 patah perkataan tu dah terlalu panjang okey. Dan yang keempat, gambar yang dihasilkan tu tuan-tuan mestilah gambar yang tinggi dia punya resolusi tinggi. Okey, gambar yang beresolusi tinggi. Dan yang kelima, poster yang tuan-tuan hasilkan mestilah menjurus kepada apa yang hendak disampaikan. Maksudnya
padat dan berisi dia tak boleh banyak sangat info dalam tu pun dia akan jadi serabut lah. Jadi suatu poster yang tuan-tuan hasilkan mesti ada tujuan lah. Melainkan poster yang ada infografik contoh COVID. Okey, ada kena basuh tangan. Okey, dia ada step by step. Itu pun tak boleh ada terlalu banyak teks yang terlalu banyak. Jadi perlu ada limitation kat situ supaya user tu ataupun audien yang kita nak sampaikan ilmu tu, knowledge yang kita nak sampaikan tu dia tahu jadi tuan-tuan kena pastikan 5 perkara yang penting kalau semasa kita buat suatu poster ke template ke mesti dia design ataupun teks yang berada tu dia tak boleh terlalu cram dia tak boleh terlalu cram. Kalau terlalu banyak sangat nanti kita audien pun pening nak baca jadi mata kita dia biasanya tertumpu kepada warna dan arah lah. Warna tu dia akan fokus kepada warna. Jadi mata dia akan fokus kepada color dululah. Jadi tuan-tuan bila buat suatu poster tu cari color yang sesuai dulu. Color sesuai matchkan dengan gambar serupa juga dengan semalam yang saya ajar supaya tuan-tuan buat poster tu hasilnya dia boleh lebih berkesan kalau yang macam ni tuan-tuan, saya sudah buat pemilihan untuk image sudah buat pemilihan untuk image. Jadi tuan-tuan boleh pilih saja apa saja image yang ada dalam dekat sini untuk kita buat buat suntingan lah, buat kita nak buat modifikasi ke. Jadi tuan-tuan boleh pilih berdasarkan apa sahaja yang ada jadi saya tunjuk kita naik bawah lah. Biasanya poster my wall template dia lebih banyak. Poster my wall lebih banyak, lebih kurang 5 ke 600,000 poster lah. Bergantung kepada tuan-tuan Kalau tuan-tuan rajin simpan dalam poster my wall, jadi poster my wall pun dia akan upload lagi lah. Semakin banyak orang menggunakan poster my wall, semakin banyak lagi template yang dihasilkan serupa juga dengan gambar Jadi poster my wall merupakan salah satu aplikasi digital untuk memudahkan tuan-tuan menghasilkan suatu poster jadi untuk memulakan yang ni kita pilih dulu pilih saja yang mana-mana. Contoh yang ni saya buat. Jadi dia akan keluar contoh yang ni kita customize kan. Tuan-tuan akan customize. Jadi tuan-tuan akan dapat data template yang diturunkan daripada poster my wall. Jadi jap ya. Poster my wall akan keluarkan macam ni lah. Jadi apa yang perlu kita nak letakkan info sama juga macam semalam. Jadi apa sahaja info yang ada di sini mestilah ringkas Jadi untuk hari ni saya serupa juga macam saya nak semalam, tapi hari ni kita buat menu sate lah. Tuan-tuan akan tuan-tuan akan download sendiri gambar sate. Gambar sate menu sate untuk hari ini. Dan saya situasinya adalah tuan-tuan adalah sebagai caterer untuk mempromosikan sate tuan-tuan sempena hari raya ni lah hari raya ni. Jadi tuan-tuan perlu membuat satu poster maksudnya open order lah untuk tuan-tuan. Saya kat tuan-tuan open order dari berapa sampai pukul berapa dengan kuantiti yang berapa tuan-tuan hendaklah membuat untuk marketing sale lah. Jadi katalah kalau saya buat biasanya poster untuk sale mesti mengandungi tajuk lah pertama mesti mengandungi tajuk, yang kedua ayat-ayat dia, ketiga mestilah warna yang sesuai. Biasanya marketing untuk jualan makanan mestilah melibatkan warna-warna yang lapar contoh warna merah, kuning, jingga dan warna-warna hitam Yang keempat adalah gambar yang tuan-tuan yang dihasilkan semalam saya sudah ajar. Gambar yang tuan-tuan gunakan boleh kita remove background. Kita boleh removekan background. Tapi gambar tu dalam saiz yang sama. Tapi hari ini saya tambah lagi sedikit knowledge tuan-tuan untuk kita upgrade Contoh kalau katalah gambar yang kita hasilkan gambar tu cantik tetapi gambar tu terlalu kecil. Dia terlalu kecil. Macam mana kita nak enlargekan dia Jadi ni kita akan belajar juga untuk hari ni. Enlargekan gambar tu lepas tu baru kita masukkan dalam kita punya template biasanya kita guna saja gambar tu jadi kalau bila kita guna mungkin ada gambar yang kita tak perlu
Jadi ada gambar yang kita nak, kita boleh crop. Okay, itu tujuan yang kita belajar untuk hari ni. Ada lebih sedikit lah. Jadi tuan-tuan boleh besok bila habis sesi ni, tuan-tuan boleh dapat idea untuk simple idea supaya tuan-tuan guna tu nanti tuan-tuan boleh guna untuk peringkat yang seterusnya lah. Okay. Okay, jadi kita dah dapat template yang macam ni. Jadi saya akan removekan gambar ni. Jadi saya akan masukkan satu gambar lah supaya tuan-tuan lebih jelas. Sebab kita go through saja gambar. Okay. Okay, saya akan upload gambar sate supaya tuan-tuan klik saja. Bila kita dah ada gambar yang di sini, kita akan klik, dia akan terus masuk Okay, sekejap. Dia tak masuk. Okay. Ya. Okay. Okay, gambar dah masuk. Okay. Bila gambar tu dah masuk, tuan-tuan, okay, ini dia sekarang gambar yang kita masuk sini. Masuk Oh. Oh. Dah lama. Okey, start balik dah. Okey, jap ya tuan-tuan, saya ubah setting dulu. Ya. PC saya ni banyak sangat. Okey, jap ya. Tab dah. Okey, jap ya. Ni Google. Okey, jap ya. Post to my wall. Ni kah? Nampak? Okey. Okey, kita mula balik semula. Okey, saya akan sign out ni dulu jap ya. Saya save dulu. Atau tak save tak apalah. Okey, kita mula balik semula. Okey, kita akan mula balik. Saya pun tak perasan tadi Okey, kita akan mula balik macam mana nak buat poster my wall. Okey, jadi tuan-tuan, sekejap ya. Okey. Sekejap saya kena. Okey, yang ni Okey, tuan-tuan tengok. Saya akan sign out dulu supaya tuan-tuan boleh bersama dengan saya. Okey, kita akan start semula Okey, ini paparan yang asal. Okey, ini paparan yang asal. Okey, paparan yang asal. Lepas tu kita akan login. So, macam yang saya cakap tadi. Okey, kita login saja pakai akaun Google kita. Okey. Okey, lepas kita dah login. Jadi, pilih saja template Jadi, tuan-tuan pilih saja template berdasarkan apa saja yang tuan-tuan nak kan. Ada dua jenis kaedah sama ada tuan-tuan type saja yang bahagian di sini atas ni. Okey, ataupun tuan browse berdasarkan size yang sebelah kanan Okey, katakanlah tuan nak type saya ajar yang pertama dulu. Katalah tuan nak type sini, katalah type menu, jadi dia akan keluar menu lah yang atas ni Jadi tuan-tuan akan pilih menu tu. Okey, kalau katakanlah menu yang macam ni adalah menu digital menu yang ni menu digital. Okey, yang ini pun menu digital kalau tuan-tuan tengok dia akan bergerak Jadi apa yang kita perlu pilih adalah kita klik image, dia akan menu digital tu dia akan jadi tak ada lagi lah menu yang ada video tu dia tak ada lagi. Jadi dia adalah menu yang lebih kurang bercetak saya masukkan dia poster ni bercetak lah. Jadi tuan-tuan boleh gambarkan. Jadi kalau katalah menu yang bentuk digital video, okey kita akan nampak okey yang gambar ni dia akan bergerak Okey, itu semua terpulang kepada tuan-tuan. Okey. Jadi kalau kejap lagi kalau ada masa saya akan ajar yang digital ni sekali supaya tuan-tuan akan faham kat mana yang kita ada limitation Okey, bila kita masuk yang jenis yang free user ni kita ada limitation kat mana nak buat supaya tuan-tuan boleh edit tu tuan-tuan faham lah kat mana yang kita nak edit. Jadi bila kita crop dan buang tu gambar tu jadi masih lagi hasil yang baik lah. Okey. Okey.
Okay, katakanlah kita nak buat flyer ataupun poster, jadi kita klik saja. Okay, ini yang kedua. Kalau kita klik yang kedua, kita nak buat poster. Okay, kita klik yang image jadi dia akan keluarkan yang sama juga, tapi perbezaannya yang ini image ni image poster, dia dia lain Maksudnya dia akan hasilkan poster digital yang bukan video dia bukan video macam tu, dia bukan video. Contoh saya ambil yang ni, okay, yang ini. Okay, dia akan hasilkan template ni kita akan download lah Okay, dia akan bagi template yang bersaiz A3 tuan-tuan boleh pilih. Okay, katakanlah template yang dia hasilkan ni adalah bersaiz A3 tuan-tuan boleh resizekan saja menggunakan aplikasi yang ada dalam kita punya desktop. Okay, contoh kalau nak printkan kepada A3 kepada A4, just kita resizekan kepada printing menu saja menggunakan printer saja kita asingkan saja. Jadi tuan-tuan tak perlu resizekan dia punya size yang dah bagi. Contoh dia dah bagi A3 kepada A4, kita nak resizekan kepada A4, just kita guna setting printer saja. Okay, jangan, tak perlu kita setting untuk ni, kecuali kita nak resizekan poster tu kepada A3 yang bentuk digital, kita pakai aplikasi secara percuma di atas talian tu lah dia banyak poster resizer ada. Jadi tuan-tuan boleh klik saja menu tu, kita boleh resize. Dan kena pastikan bila kita resizekan suatu gambar tu, mestilah gambar tu kualiti mesti sama Biasanya kalau dia resize, maksudnya resize ni dia kecil resize ni kecil, gambar tu masih cantik. Tapi bila dia enlarge, biasanya enlarge ni ada problem sikit lah. Gambar tu dia akan jadi ada dot-dot ada gambar titik-titik ataupun gambar tu dia bentuk vektor benda vektor dia masih ada gambar kotak-kotak lah. Jadi perlu dielakkan lah tau bila kita nak resize ataupun enlarge ni, kena tahu setting pada menu yang kita nak tu mesti tahulah. Itu yang penting lah Okay, katakanlah yang ni Okay, kita dah masuk kepada template yang kita download. Okay, jadi tuan-tuan ambil saja. Okay, still juga sama macam tadi. Okay, saya akan downloadkan gambar sate. Jadi tuan-tuan akan pilih. Okay, tuan-tuan akan pilih menu yang tuan-tuan ni. Okay, tapi saya tukar saja gambar yang ni supaya tuan-tuan yang ini perbezaan poster my wall dengan aplikasi yang semalam adalah kita boleh lock gambar kita boleh lock gambar jadi tuan-tuan kalau ni kita boleh lock in place jadi gambar yang kita dah buat dia tak boleh digerakkan lagi. Itu dia punya perbezaan lah berbanding dengan berbanding dengan Canva kita tak boleh lock tu perbezaan dia. Jadi yang perbezaan yang ketara lah yang kita boleh dapat lah Okay, jadi yang lain-lain tu lebih kurang samalah. Jadi yang di sini kalau katalah gambar ni kita nak katalah saya nak besarkan gambar ni, kita kena unlock dulu. Ada dua cara right click kita lock in place ataupun right click juga unlock. Ataupun kaedah yang kedua, saya cuba lock dulu. Kaedah yang kedua, ni sekarang gambar tak boleh lock tak boleh gerak. Jadi kaedah yang kedua, kita nak unlock, kita klik je ni. Jadi dia boleh lock. Jadi tuan-tuan ada dua kaedah saya ajar. Sama ada right click kita unlock ataupun kita klik saja button yang di atas ni, dia akan unlock dia secara automatik yang di sini saya akan buat copy. Copy adalah menggunakan command Ctrl C command Ctrl C. Di kita punya di keyboard sama ada ni keyboard atau ni. Jadi tuan-tuan boleh gunakan Ctrl C. Katalah saya nak besarkan gambar yang di belakang ni. Saya nak jadikan di image yang lebih besar, jadi just tuan-tuan tarik saja. Lapar tuan-tuan tengok bulan puasa ni. Siapa yang ni jadi tuan-tuan jadi lapar lah jadi biasanya kalau katalah kita nak di Canva ada perbezaan sikit kalau kita nak jadikan dia ni. Jadi kalau di poster manual dia ada kelebihan yang lain jadi tuan-tuan boleh tengok saya dah
buat opacity maksudnya kita opackan dia, menjadikan dia kelabu tuan-tuan tengok apa perbezaan gambar dia. Okey. Jadi asalnya ni, jadi kita dah dua kali, maksudnya ada gambar yang ada tu dia akan bertindih-tindih yang kalau tuan-tuan tengok ada gambar satu yang besar di belakang tu, dan gambar yang asalnya adalah gambar dia ini okey, yang ni. Okey, jadi tuan-tuan boleh pilih lah kalau macam ni nanti ini gambar yang di belakang. Okey, yang menjadi ini yang kena dititik berat di bahagian menu yang bawah sini. Okey, tuan-tuan kena ambil kira kalau kita buat poster my wall, okey, bahagian bawah sini ni biasanya kalau kita download, kalau image dia akan ada satu watermark lah. Jadi saya tak galakkan tuan-tuan design di bahagian bawah dia, limitation bawah ni saya tak galakkan tuan-tuan design lah. Biasanya saya akan tinggalkan kosong supaya tuan-tuan boleh crop balik semula gambar tuan-tuan dan hasilkan tanpa tanpa ada watermark tanpa ada watermark. Jadi bila kita buat design tu kita kena tahulah design di web base syarikat yang tertentu dia ada limitation lah kalau kita guna sebagai pengguna yang percuma Jadi tuan-tuan tak digalakkan untuk buat di bahagian bawah ni saya bulatkan bahagian ni. Jadi tuan-tuan tak digalakkan. Jadi kita boleh buat modifikasi tu, jadi kita naikkan sedikit di bahagian atas. Okey, jadi apa-apa step tu kita ubah dulu sementara untuk dapatkan ni. Okey, jadi saya naikkan sedikit lah. Okey, supaya tuan-tuan dapat idea Jadi bahagian bawah ni kita akan kosongkan. Bila ada watermark, kita akan edit watermark ni menggunakan perisian yang ada dalam desktop kita Jadi dalam perisian yang ada ni kita guna pen saja pun boleh, kita pakai apa sahaja image yang kita boleh crop lah Jadi yang di sini, jadi iklan yang ada ni, okey saya akan buat ni, okey kita akan buat jualan iklan sate, okey. Saya akan lock dia. Set to back. Okey, jadi warna yang tanah yang warna ni, jadi saya akan tukarkan dia kepada warna putih lah. Okey. Jadi yang background yang sini, okey yang di bahagian atas ni dia akan bertukar betul. Kalau tuan-tuan tengok, okey saya akan ni, okey kalau kita unlock, tuan-tuan boleh buat menu dia, okey macam ni. Okey. Okey, jadi yang sekarang kita nak ubah yang bahagian ni Okey, kalau nak ubah bahagian gambar ni ada yang macam saya cakap semalam, yang sekarang gambar yang kita hasilkan adalah gambar yang tiada latar belakang Okey, yang ini adalah gambar yang tiada latar belakang. Jadi siapa yang semalam, okey kita sama juga macam semalam. Kita ni jap saya tuan-tuan jap saya kena ni. Okey, saya supaya okey. Saya kena share dulu bahagian mana bahagian ni. Okey. Saya akan cari gambar, contoh gambar sate juga, tapi yang ada ni supaya tuan-tuan dapat idea Okay. Kita ambil gambar yang cantik sedikit Tadi kita ambil gambar sate yang lain, okey, tapi kali ni kita ambil lah apa-apa gambar yang macam ni ke. Okey. Jadi kita download, okey. Okey. Tuan-tuan tengok, okey. Saya akan download. Dan gambar yang kita downloadkan adalah berformat JPEG JPG JPEG. Okey, JPG. Dan saya akan buka kepada format satu ni. Okey. Jadi saiz gambar ni yang kita buat adalah 600 kali 400 Jadi tuan-tuan sama ada tuan-tuan nak buang gambar ni ataupun nak guna pun tak ada masalah, tapi saya galakkan sama ada tuan-tuan terbalikkan ataupun tuan-tuan buang sedikitlah background dia supaya hilanglah kalau gambar tu ada lesen, kita dah buang background, dia akan void lesen tu Jadi saya galakkan tuan-tuan buang sedikit untuk jadi gunakan software yang macam semalam, okey. Gunakan atas talian. Saya cari software semalam. Okey. Sekejap ya.
Okey. Serupa juga macam semalam kita pakai remove bg remove bg, kita upload size. Okey. Jadi kita dapat dia punya hasil. Jadi tuan-tuan kita dah remove. Jadi tuan-tuan boleh download semula Okey. Katakanlah gambar yang kita nak ni, gambar dia terlalu kecil Okey, ini cara dia Kalau gambar terlalu kecil, tuan-tuan galakkan gunakan image upscaler Katakan tuan-tuan guna image upscaler www.image.upscaler www.imageupscaler.com tuan-tuan type ni dia akan boleh upscalekan gambar. Contoh contoh saya ambil bagi contoh ni image upscaler, gambar yang sama juga. Kita ni tuan-tuan boleh upscale dulu, baru lepas tu baru tuan-tuan removekan dia punya background Jadi tuan-tuan dah upscale, jadi tuan-tuan boleh download lah. Kita dah upscale. Ni. Jadi tuan-tuan boleh download. Nanti dia akan keluar download ni. Jadi tuan-tuan boleh download. Boleh ni lah. Jadi saya tunjukkan. Biasanya kalau kita buat editing gambar ni, data ataupun kita punya line internet kita kena kuat lah. Sebab kita banyak menggunakan online ni, biasanya tuan-tuan digalakkan menggunakan data yang unlimited lah. Kalau pakai prepaid tu dia cepat sikit lah Kalau pakai yang teknologi yang canggih-canggih ni, dia cepat sikit. Jadi image tu sekarang dia dah proses Kalau tuan-tuan tengok, image yang pertama dia akan jadi macam ni. Dan image yang kita besarkan dia jadi macam ni Jadi tuan-tuan terus download saja. Jadi gambar ni semakin besar. Jadi save as lah. Bila kita gambar dia makin besar, kita dah proses. Ada perkataan proses dekat belakang tu, gambar tu kita dah boleh gunakan. Jadi gambar yang kita boleh gunakan sama ada tuan-tuan boleh nak guna terus boleh ataupun nak buang maksudnya saiz dekat internet tu dah tak sama maksudnya kita dah tak ikut dia punya spek lagi maksudnya gambar ni dah besar, license dia pun dah void dah. Kalau nak lagi selamat, terus buang background dia lah. Jadi bila terus kita buang, dia tanpa ada isu lah jadi tuan-tuan bila buat tu terus ni biasanya saya akan buat macam ni lah. Jadi apa-apa sahaja dokumen ataupun gambar yang tuan-tuan upload dekat internet mesti buang license dia. Buang license supaya ya tuan-tuan. Ini yang kita dah proses, gambar yang ni kita dah proses. Saya tutup dulu supaya tuan-tuan senang sedikit. Gambar yang dah proses mesti kita buang macam apa saja gambar yang kita hasilkan, kita perlu buang dia punya background supaya tuan-tuan tak diklasifikasikan sebagai plagiat itu sangat tak bagus lah. Jadi tuan-tuan perlu ni kita dah hasilkan. Gambar ni bersaiz pun dia punya resolution pun dah naik asal daripada 300 sudah resolution view dia pun jadi dah naik. Jadi kita terus download je lah. Jadi yang di sini saya akan open folder dia. Saya akan rename lah supaya tuan-tuan senang lah dengan nama guna satu lah. Guna satu ni saya akan cut kepada pergi kepada wall saya lah untuk pembelajaran kepada ni. Untuk ni kita berbalik juga kepada yang tadi.
kita punya design. Okay, apa sahaja yang tadi. Okay, yang ini. Okay, jadi yang di sini walaupun template yang sama, okay, saya dah buang. Ini contoh dia. Jadi kita tambah gambar yang baru. Jadi tambah yang baru, kita guna yang barulah, guna satu ni tadi supaya tuan-tuan, okey, sekejap ya, dia tengah upload. Okey, okey, jadi kalau tuan-tuan tengok, okey, dia nampak lebih, okey, dia nampak lebih menarik lah. Okey, okay, template-template ataupun background, elemen-elemen yang di bahagian poster ni kita boleh ubah mengikut 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 kita lah, kita nak buat macam mana. Jadi katalah belakang ni masih warna putih tuan nak tambah belakang ni warna hijau ke, masih boleh lah. Kalau kata nak tambah warna hijau, klik saja warna dia, okey, warna hijau. Okey, dia akan berubah lah. Jadi tuan-tuan dah tak ni okey, dia dah jadi lain jadi tuan-tuan. Okey. Jadi yang ini daun dia nampak bila kita download daun dia potong separuh kan. Jadi kita besarkan supaya image yang ada ni dia nampak real kan. Dia nampak. Jadi tuan-tuan tengok, okey, yang ni saya alih dulu supaya mana yang kita tak guna kita boleh buang okey. Jadi tuan-tuan, okey, yang ini kita boleh renamekan balik, double klik sahaja. Okey. Okey, contohnya Ismail Sate. Okey, Ismail Sate House. Okey, contoh. Okey. Jadi tuan-tuan boleh okey, boleh lock dulu. Okey, lepas lock kita boleh ubah ayat dia lah. Jadi tuan-tuan boleh pilih size dia dekat sini. Okey. Okey, dan boleh pilih dia punya perkataan katakanlah tuan-tuan nak guna warna yang lain, contoh warna kuning. Okey, boleh saja duplicate ini. Okey, Ismail Sate House. Okey, biasanya kalau saya guna macam ni kuning, biasanya saya akan copy satu lagi untuk letakkan dia warna hitam ini. Jadi di sini saya akan letak dia di belakang dia lah. Jadi kita akan tarik, unlock dulu supaya nanti baru kita boleh. Okey, nanti ini lock balik lah. Okey, jadi dia ada kalau tuan-tuan tengok dia ada ni besarkan sikit. Yang di sini dia akan ada, okey, kalau tuan-tuan tengok, yang di sini dia ada kita punya shadow kalau buat suatu design tu kena ada shadow lah. Sebab bila kita nampak tu dia ada agak menarik sedikit. Okey. Jadi kecilkan semula. Okey, design tuan-tuan. Okey. Jadi yang ini tuan-tuan serupa juga macam semalam. Okey, semalam kita ajar okey menggunakan aplikasi lain. Yang ini pun tuan-tuan boleh. Okey. Boleh inilah. Okey. Mungkin tuan-tuan nak open, okey. Open to order open available lah available now, okey. Contoh available. Okey. Yang ini okey, contoh kalau kita nak kita lock dulu supaya okey, yang ni tuan-tuan boleh pilih teks yang berubah Jadi tuan-tuan di belah kiri tuan-tuan ni ada teks, ada fill. Jadi tuan-tuan boleh pilih saja. Okey. Jadi tuan-tuan pilihlah yang ni apa nak pakai cabin. Bergantung kepada tuan-tuan Tuan-tuan kata nak pakai ni. Okay, dia akan ubahlah. Okey, jadi yang di sini teksnya akan berubah mengikut pemilihan yang tuan-tuan pilih lah. Jadi biasanya kalau available now ni dia biasanya menggunakan tulisan kesif lah, tulisan tangan. Jadi tuan-tuan pilih lah mengikut cita rasa tuan-tuan lah. Okey, saya available now. Okey, ikut sesuai lah. Jadi saya
Masih jauh je, saya masih. Okey. Okey. Jadi yang ini, jadi kita akan ni, yang ini kita akan letak bahagian bawah ni lah. Tulisan ni kita akan naik di bahagian atas. Okey. Jadi yang macam ni design yang pertama dah macam ni. Okey, jadi yang ini tuan-tuan boleh ubah. Okey. Okey, jadi bahagian bawah macam yang saya bagi tahu awal tadi, okey, yang saya bagi tahu awal, pastikan bahagian di bawah lebih kurang macam uh, okey, lebih kurang macam 10 cm daripada kita punya skrin ni. Kita kena kosongkan supaya tuan-tuan kita akan belajar editing. Kalau ada gambar yang lain kalau contoh kata yang sini photo order, okey. Tuan-tuan boleh dah. Okay. Ini semua kita boleh copy lah macam biasa. Ctrl C, Ctrl V. Okay. 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 Contoh. Jadi kita ubah saja. Kalau tak guna itu kita buang je lah. Okay. Okay. Bentuk-bentuk template, contoh bulat ataupun bentuk yang ni, okay, bentuk piramid ke apa-apa bentuk elemen yang ada ni kita masih boleh ubah Ngikut tuan-tuan kalau tuan-tuan kata nak tambah click art, nak tambah QR code pun boleh. Okay. Jadi katakanlah kita nak tambah QR code, okay, tuan-tuan ada QR code sendiri. Jadi kita masih boleh menggunakan QR code Jadi tuan-tuan boleh gunakan QR code, type saja di QR code free online QR code. Jadi QR code yang tuan tu boleh di-download secara percuma dan boleh di-pastekan dekat sini lah Jadi tuan-tuan, jadi saya tunjukkan yang tuan-tuan begini Kalau ni additional QR code, okey. Jadi tuan-tuan type saja free lah contoh macam ni. Jadi tuan-tuan dapat QR code ni, pergi saja QR code percuma ni. Jadi tuan-tuan akan masukkan dekat QR code, okey. Ya. Okey, ada URL, okey, vcard, email ni bergantung pada. Jadi kalau tuan-tuan ada contoh kita masukkan URL lah saya pilih saja URL mana-mana, okey, supaya tuan-tuan katakanlah inilah, okey, supaya tuan-tuan ni. Okey, saya masukkan ni lah contoh. Masukkan QR code sini, URL, jadi masukkan kat sini, paste. Okey. Okey, jadi generate lah. Dia akan generate. Okey. Jadi tuan-tuan dia akan dapat QR code yang sama ada yang berbentuk vektor ataupun JPEG. Jadi apa saja QR code bolehlah tuan-tuan download sama ada yang ni. Tapi untuk nak senang capaian guna yang biasa saja guna yang biasa tanpa ada perkataan di dalam ni. Ada yang untuk tujuan marketing saya galakkan tuan-tuan guna yang biasa macam ini berbanding yang ada teks dekat dalam ni Jadi tuan boleh download download sama ada guna JPEG ataupun guna vektor Kalau tuan-tuan ni dia ada keluarkan view dia lah. Okey, jadi tuan-tuan akan dapat tuan-tuan. Okey, kat sini dah ada PNG. Jadi tuan-tuan, okey, yang ni saya akan cut dia.
Okay, di sini, jadi kalau tuan-tuan tengok, kita dah dapat. Kita akan pergi balik kepada poster my wall. Okay, yang di sini. Jadi kita akan tambahkan lagi satu gambar. Contohlah sekarang semua guna barcode ni business trending pun dah berubah Jadi tuan-tuan semua sekarang semua ada scan barcode. Jadi apa-apa pun business trending yang ni pun dah berubah Jadi yang bahagian bawah ni saya ingatkan tuan-tuan jangan letak apa-apa jangan letak apa-apa supaya sekejap lagi kita nak edit dia nak edit dia. Biasanya okey, katakanlah kalau tuan-tuan tengok dia ada yang keluar ni, biasanya dia akan keluar paras yang ni lah. Paras yang ni. Jadi saya akan naikkan sedikit supaya dia akan senang masa kita nak buat editing okey. Okey. Okey tuan-tuan. Okey. Ini saja, simple saja kalau untuk tujuan pembelajaran. Okey. Tujuan pembelajaran senang saja. Okey, post untuk kita hasilkan apa poster dalam poster my wall ni dia sangat mudah. Okey, sangat mudah. Okey, jadi apa hasil yang kita boleh buat tu pun dia banyak Jadi okey, yang seterusnya katakanlah kita nak remove background menggunakan ini, kita kena bayarlah maksudnya remove background di bahagian maksudnya nak remove background di bahagian ni ni yang sekejap saya titik beratkan katakanlah kita masih guna nak pakai apa poster yang ni, poster satu ni, tapi kita nak bayar. Okey, jadi klik saja ni nanti dia akan klikkan dia suruh bayarlah. Jadi remove bahagian dia one klik, jadi kita akan bayar. Contoh macam itulah. Jadi tuan-tuan akan bayar berapa USD. Okey, jadi kalau yang pakai yang permulaan, kita boleh klik lebih kurang tak banyak lah dalam 10. Okey. Jadi tuan-tuan boleh bayar ataupun tuan-tuan boleh guna saja kaedah macam ni supaya tuan-tuan lebih mudah lah. Okey. Buat sikit lah Okey. Okey, available now. Okey, tak usah teh. Okey. Bawa dulu sikit supaya tuan-tuan lepas kita dah buat adjustment, barulah tuan-tuan boleh lock lah tuan-tuan boleh lock ikut tuan-tuan Okey. Ni saja untuk ni teks untuk kita belajar poster untuk hari ni. Okey. Jadi tuan-tuan kalau ni buat sikit. Okey. Ni hasil dia akan jadi macam ni. Okey, jadi tuan-tuan akan tengok. Okey, saya akan ni bahagian bawah ni kena hilang. Jadi tuan-tuan kita nak print kan. Jadi kita sama ada kita nak download ataupun kita nak publish. Ada dua kaedah yang kita boleh buat.
kalau kata ni kita boleh publish kat mana lah iklan yang kita nak, tapi dia ada nota kaki dekat bawah tu lah ada watermark. Okay, ataupun kita nak download secara ni, dia akan ada JPEG Okay, yang ni yang tuan-tuan perlu tahu. Kalau kita mendaftar sebagai yang berbayar, mana standard online ni, gambar yang kita bayar tu adalah lebih kurang nilai $2.99 lah. Jadi gambar yang kita nak buat free, dia akan hasilkan watermark Okay, jadi tuan-tuan download macam ni. Okay, gambar yang di download. Okay. Okay, hasil dia sekejap. Okay. Jadi dia akan buka Kopi or Restaurant. Okay. Lagi. Okay, kita akan buka gambar ni. Okay, tuan-tuan tengok. Okay, gambar yang di bahagian bawah ni dia ada ni Okay, saya akan ni. Cara yang kita nak buat, okay, yang ni kita akan copy dulu masuk kepada bahagian pembelajaran supaya tuan-tuan senanglah. Okay. Okay, ni bahagian pembelajaran. Okay. Jadi bahagian file yang kita hasilkan, kita boleh edit secara mudah. Okay. Ni yang pertama Jadi tuan-tuan right click saja gambar tu. Jadi tuan-tuan open with, pergi kepada pen sajalah. Ini kaedah yang ada dekat PC jadi saya tak ada tambah lebih daripada tu Okey, ni gambar ni dia dah lari jadi kita masih boleh ubah. Jadi kita ubahkan dia. Okey, yang ni gambar pisang ni kita betulkan semula. Okey. Ini edit dulu. Lock dulu. Okey. Ditarik semula. Okey. Lepas tu baru kita ini kita lock dia supaya gambar ni. Okey. Okey, lepas tu kita download semula macam yang tadi. Okey. Kita ambil saja percuma supaya tuan-tuan tahu macam mana kita nak buang watermark perbezaan Canva dan My Poster Wall ni adalah watermark. Watermark di dalam Canva kita boleh hidden kan. Maksudnya kita boleh paste dengan suatu objek yang lain. Contoh maksudnya template lah. Template ataupun elemen. Tapi dalam Poster My Wall kita punya watermarks ni dalam Poster My Wall kita tak boleh tutup dia auto generate jadi kaedah ni kita akan buat macam ni lah jadi kaedah ni kita akan buat macam ni. Jadi tuan-tuan bila buat ni nanti tuan-tuan okay. Ada dua kaedah yang kita boleh buat Okay, yang pertama saya akan tunjuk yang pertama saya copy dulu. Paste. Okay, kaedah yang pertama kita ni Okay, ada dua kaedah yang tuan-tuan boleh buat. Biasanya kalau saya guna warna plain, okay, warna plain yang di bawah, okay, saya akan copy paste yang semula lah. Okay, ini kaedah yang maksudnya memang basic aja. Okay, tuan-tuan copy dan tuan-tuan paste ini kaedah yang paling basic lah. Okay, Ctrl Z, Ctrl V. Okay, ini paling basic Jadi tuan-tuan tengok, ini paling basic. Maksudnya kita tak ubah size gambar tu memang dah size A4 ini kaedah yang pertama. Okey, ini kaedah pertama Okey, kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang pertama dah siap. Ini kaedah yang kedua yang saya copy satu lagi supaya Okey, kaedah yang kedua adalah yang ini saya buat satu. Okey. Ini yang ada gambar. Okey. Okey, kaedah yang kedua. Okey, katakanlah kaedah kedua, katakanlah kita tak ada idea, dia ada bawah ni kita nak buang Poster My Wall sama ada tuan tarik aja ni naik ke atas. Okey, dia boleh juga ataupun kita rotatekan dulu Okey. Ada kadang-kadang gambar yang kita hasilkan
gambar yang kita hasilkan dia tu dia tak boleh, dia akan jadi kecil Jadi tuan-tuan macam biasanya ni basic untuk kita nak buat. Okey, saya rotatekan dia dulu baru saya buat adjustment. Okey, buat adjustment. Kalau kita terus tarik, biasanya gambar tu semakin kecil. Jadi ada gambar, kalau katalah gambar yang kita buat tu kita tak lock awal-awal, dia akan berbezalah. Jadi ni ada dua kaedah yang biasa dibuat untuk hasilkan poster simple saja supaya tuan-tuan boleh buat ni dengan hasil yang cepat tanpa menggunakan perisian yang high end lah. Okey. Jadi saya galakkan tuan-tuan guna dua aplikasi ni, untuk dua aplikasi lah yang boleh digunakan untuk buat poster. Ada lagi banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Okey, untuk kelas seterusnya bulan Mei nanti saya ajar aplikasi yang lain supaya tuan-tuan lebih banyak idea untuk belajar dalam bidang dunia reka bentuk grafik lah. Okey. Okey, yang ini. Okey. Jadi elemen-elemen tuan-tuan boleh pilih Kita akan go terus seterusnya. Bahagian foto saya dah ajar. Okey, tuan-tuan boleh masukkan foto, tuan boleh ambilkan ni. Tuan-tuan yang seterusnya tadi saya sudah ajar masukkan QR code saya dah masuk QR code. Kalau katalah nak masuk stiker pun masih boleh tak ada masalah. Ini stiker yang ada tuan-tuan masih boleh lah Tapi kalau kita buat poster untuk jualan, saya tak cadangkan guna stiker-stiker yang ni lah tuan-tuan boleh gunalah apa yang diberi ni. Okey, yang seterusnya kalau katalah stiker yang kita gunakan adalah bentuk digital macam ni katalah bentuk digital, maksudnya kita buat medium yang nak hasilkan adalah medium video, gunalah medium yang ni lah kalau katalah statik, tuan-tuan gunalah yang ini statik. Kalau yang bergerak, gunalah yang ini bergerak jangan mix and match, nanti kadang-kadang dia hasilnya tak berapa menjadilah. Okey. Jadi teks tu pun tuan-tuan boleh tambah kebaikan poster my wall ni kita boleh tambah kita boleh tambah teks kita boleh tambah set, kita boleh download dekat mana teks ni kita nak download. Okey, tuan-tuan boleh download dekat Google cari type saja Google Text. Jadi bukan Google Text, Google Font. Jadi tuan-tuan boleh type saja apa saja Google text yang boleh dimasukkan dalam poster my wall. Itu perbezaan dia Okey, jadi poster my wall ni banyaklah dia punya menu-menu ni sama ada tuan-tuan boleh select menu yang tuan-tuan nak pilih ni ataupun tuan-tuan nak pilih menu yang klasik terpulang. Yang penting menu ni dia tak mengganggu idea kita lah. Ni memang ditetapkan tapi dia yang penting dia tak mengganggu idea kita. Seterusnya saya nak ajar tuan-tuan sedikit untuk media media untuk poster my wall. Untuk media poster my wall, tuan-tuan boleh ambil sahaja mana-mana video yang ada, tuan-tuan boleh edit dan pastikan video tu ada impact lah Contoh kalau katalah nak stop video, tuan boleh ambil saja video yang ada, saya bagi. Ini yang berbayar lah. Contoh katakanlah pemain audio lah. Katalah audio clip tuan-tuan nak. Jadi katalah tuan-tuan nak audio clip, tuan masukkanlah sini audio Audio clip ni maksudnya gambar audio yang tiada gambar audio clip ni clip. Kalau kata stop audio ni maksudnya di dalam kita dia bukan dalam tu, dia dalam syarikat yang mana yang keluarkan audio stock tu. Dia serupa juga dengan gambar pun ada better stock dia ada. Seterusnya layout layout menu table ni tuan-tuan boleh tengok dia kita buat kerja ni kita boleh schedulekan lah kerja kita ni kita nak hantar ke siapa. Jadi poster my wall ni dia biasanya kita boleh buat dalam berkumpulan dia tak sama macam Canva individu. Poster berkumpulan siapa-siapa pun kita ni kita join kita boleh edit tu kebaikan poster my wall lah. Kalau tuan-tuan nak tengok
Okey, ni ada semua ada. Okey. Ada background, contoh background yang ada kita nak ubah menjadi transparent pun boleh ni. Okey. Okey. Pulang kepada tuan-tuan, okey. Kata tuan-tuan nak warna lain, okey. Pilih saja warna dia. Okey. Apply, okey. Jadi dah ubah lah Jadi ya ini bergantung kepada tuan-tuan lah. Jadi kalau saya bagi idea tadi yang kita ada gambar sate tu, kita boleh jadikan dia transparent. Dan transparent ni kita boleh adjust dekat opacity ni yang tadi. Kita boleh adjust opacity jadi gambar tu kita boleh buat adjustment lah. Dekat sini. Tuan-tuan boleh adjust dekat sini dan boleh mini adjustment tu dekat sinilah. Okey. Sama ada tuan-tuan nak terangkan dia punya gambar sate ataupun nak rendahkan boleh ni Jadi itu saja daripada saya di College Community Betong kalau tuan-tuan hendak belajar lagi dalam dunia grafik bentuk grafik, nantikan saya bulan Mei saya akan come out lagi dengan satu lagi aplikasi yang boleh perbagaikan dunia dunia reka bentuk grafik tuan-tuan. Okey, guna cara yang lebih mudah guna cara yang lebih mudah. Nasihatkan kalau katakanlah kita tiada perisian Adobe, nasihat kita boleh gunakan secara web base Jadi tuan-tuan boleh hasilkan suatu medium tu dengan cara web base. Okey. Jadi type kita punya ni kita masih boleh ubah Kalau katakanlah katakanlah lukisan tuan-tuan ni kita dah download kita dah dapatkan saiz lukisan tuan-tuan ni adalah saiz A3. Okey. Tapi limitation dia adalah macam mana kita nak printingkan dia. Kalau contoh kita nak buat saiz A2 A2. Macam tadi cakap printer kita maksimum adalah A3. Untuk printing A2 mungkin kita akan hantar kepada pembekal lah untuk printing. Jadi tuan-tuan boleh gambar yang sedia yang kita dah edit tu kita just masuk saja ke aplikasi yang ni lah. Contoh macam aplikasi yang ke aplikasi Adobe, contoh Illustrator kita just pilih saja paparan kertas dan kita paste dan kita rescale saja dan gambar tu biasanya dia tak pecah lah. Biasanya gambar A3 yang ni dia tak pecah lah. Jadi gambar yang A3 ke A2 dia tak pecah Jadi tuan-tuan bila dah rescalekan semula dalam perisian yang baru, contohnya perisian yang Adobe, dia tak pecah. Jadi senang nak hasilkan perisian secara atas talian ni supaya katakanlah biasanya bos-bos kita ni dia minta kerja kita ni nak minta cepat dia nak minta cepat jadi kita pun biasanya macam saya pun macam terkejar-kejar masa banyak-banyak juga yang nak dibuat kerja-kerja design yang lain banyak juga. Jadi tuan-tuan kalau untuk kerja-kerja yang segera yang bos kita minta, jadi gunalah perisian yang ada di atas talian supaya lebih memudahkan tuan-tuan. Bila kalau kita gunakan perisian yang kita install maksudnya dalam PC kita biasanya kalau perisian tu dia terlalu tinggi, contoh macam Adobe, kalau saya pakai Adobe bersama dengan perisian yang lain mungkin saya akan buka atau 3 atau 4 perisian, jadi komputer saya akan lebih macam berat lah, dia akan hang. Jadi untuk recovery sebalik hanya satu lukisan tu dia makan masa yang lama lah. Okay, jadi kalau kita permulaan tu kita dah buat dalam atas talian dulu, just kita nak resize saja, saiznya tu dia lebih mudah lah jadi kita kerja yang kita hasilkan tu lebih pantas dan hasil tu kerja yang kita hasilkan tu lebih pantas, hasil tu memenuhi spek yang macam bos kita nak lah. Jadi tak perlulah kita nak hasilkan terlalu tinggi. Kita bukan macam tuan-tuan bukan dalam bidang reka bentuk kan, reka bentuk grafik. Kalau kita buat totally dalam contohlah kita dalam bidang reka bentuk grafik, kita memang dan semestinya menggunakan perisian yang betul lah. Contohnya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, menggunakan CorelDRAW Tapi kalau hendak hasilkan benda yang cepat, contohnya macam cikgu-cikgu sekolah, cikgu-cikgu sekolah nak hasilkan banner dengan cara yang cepat, gunalah perisian yang ada di atas talian supaya hasil yang kita
gunakan ni dia cepat dihasilkan dan kita boleh print aja kita boleh print hantar kepada printing tanpa kita buat secara buang-buang masa lah. Jadi itu yang pada saya dia lebih bagus lah. Sebab kalau zaman era sekarang ni COVID ni cikgu lebih terbeban dengan apa dunia limitation data lah limitation data yang ada pada individu cikgu tu lah jadi perlu pandailah untuk mengagihkan kerja tu jadi benda yang ada di atas talian ni lebih mudah supaya tuan-tuan dapat ni okey akhir kata saya okey untuk hari ni serupa juga dengan semalam serupa juga dengan macam semalam tuan-tuan dikendaki untuk hasilkan satu hidangan menu lah okey untuk tajuk hari ni tuan-tuan hendaklah dikendaki hasilkan satu hidangan menu okey untuk perayaan tuan-tuan okey contohnya kalau Puan Ellie kalau saya tengok dalam list meet ni Puan Ellie okey Puan Ellie Puan Harold Puan Dedek ni okey Puan Elizabeth ni kita minta Puan Ellie hasilkan satu menu untuk perayaan tuan-tuan dan hantar kepada penyarah saya penyarah saya menggunakan poster my wall jadi hasil yang tuan-tuan tu mestilah bebas daripada watermark poster my wall jangan hantar poster my wall ada watermark dekat bahagian bawah tu jadi kalau ada bahagian watermark tu saya tak dapat proses lah untuk dapatkan sijil tuan-tuan jadi untuk yang terakhir tu tuan-tuan kena buang watermark dia menggunakan cara apa okey jadi saya dah tunjukkan tadi kita buang gunakan pen saja kita gunakan pen saja yang ada dekat desktop kita kalau katakanlah tuan-tuan gunakan poster my wall ni menggunakan aplikasi dia app APK okey jadi tuan-tuan kena buat screen print lah screen print dan edit crop balik semula gambar tu itulah cara dia kalau gunakan pakai handphone tuan-tuan kena screen print dia print screen sorry bukan print screen screen print kalau di handphone tu dia panggil screen print tu jadi tuan-tuan cropkan dia semula hasilnya tanpa melibatkan watermark hantar kepada saya hantar kepada urusan saya Ustin Misri untuk dapatkan sijil tuan-tuan sijil tuan-tuan kita akan cetak dan hantar melalui pos tuan-tuan kita akan hantar melalui pos dan sijil tuan-tuan ni kita tak hantar secara digital sebab dia bertentangan hidup supaya tuan-tuan boleh gunalah untuk isi dalam perkembangan contoh kalau Puan Elizabeth Yap nak isi dalam bahagian pembangunan manusia bahagian latihan masih boleh guna sebab sijil saya ni walaupun saya ajar 2 jam saja masih dikira sehari saya kira dia je sehari sebab untuk aplikasi pembelajaran digital ni biasanya kelasnya sehari tapi saya kompreskan untuk ajar tuan-tuan dengan cara yang lebih mudah jadi sijil tuan-tuan ni dikira sehari sijil tuan-tuan ni kita kira sehari okey ada lagi Puan Dedek mau tanya Puan Dedek kalau nak tanya ataupun Cik Harold boleh ni boleh boleh type saja dekat ruang chat ada kalau ada masalah okey ada lagi mau tanya sebelum saya tutup biasanya kelas akan ni lah akan saya close pukul 11 okey Cik Errol ada nak tanya biasanya yang ini perisian my poster my wall ni dia banyak features lah banyak features yang lebih mudah lah pada saya poster my wall lebih mudah daripada Canva tapi untuk multi skill tuan-tuan digalakkan menggunakan aplikasi atas talian yang lain supaya hasil yang tuan-tuan hasilkan tu dia akan mencapai tahap profesional lah jadi biasanya di dunia percetakan digital ni
kita tak hasilkan satu saja dalam satu medium macam saya biasanya saya gunakan atas talian, saya juga menggunakan preset-preset yang lain untuk hasilkan yang lain daripada preset yang basic tu saya akan hasilkan preset yang lain untuk hasil yang lain lah. Jadi kalau kita nak hasilkan sesuatu tu kena ada banyak platform lah supaya hasil tu dia hasil tu dia tak sama dengan apa yang ada dalam aplikasi tu saja jadi kalau kita nak tengok dia semakin baguslah. Okey ada yang nak ni. Okey cek error, tak ada cek error. Jadi okey okey untuk bulan Mei saya akan come out lagi dengan satu lagi perisian atas talian yang saya gunakan saya gunakan untuk bahagian editing. Akan dua lah saya akan ajar gunakan bahagian editing. Kalau berminat bolehlah berhubung dengan penyelaras saya Encik Hussein Misri ataupun like saja ataupun ke Facebook College Community Betul. Boleh tengok untuk bahagian reka bentuk grafik bulan Mei saya akan publish satu lagi iklan untuk macam mana nak guna perisian atas talian yang ini yang lebih yang ni lebih latest. Dia ada sikit tricky sikit tapi hasilnya sangat berbeza. Tuan-tuan boleh mix and match daripada satu aplikasi ke satu aplikasi. Jadi untuk dapatkan hasil dan untuk tambah idea dan macam mana kita nak hasilkan suatu design tu dia sangat berbeza dengan orang ini. Contoh kalau orang yang biasa guna saja aplikasi tu, guna saja web base tu, dia akan guna sajalah. Tapi bila tuan-tuan explore, maksudnya tuan-tuan explore satu web base ke satu web base, tuan sebenarnya mencampur adukkan dia punya elemen itu yang sangat penting. Jadi kita punya skill pembelajaran kita dalam dunia reka bentuk tu pun dia akan berubah itu yang tuan-tuan akan develop kalau rajin tuan-tuan explore lagi dia develop dia punya skill untuk dunia reka bentuk lah kalau untuk nota selepas kursus ni saya akan hantarkan nota. Okey untuk buang watermark kalau Cik Harold kata boleh tak cikgu buang ulang semula buang guna teknik watermark ini kalau poster guna kalau poster saya akan tunjukkan pakai poster. Ini poster dulu ini my wall. Ini yang asal saya kena klik yang mana asal. Dia ada dua sekejap saya klik dulu. Yang tiga dah tak ada. Saya kena download semula. Sekejap saya download semula. Poster my wall ni. Ni sekali saya download semula. Yang ini. Saya download semula. Yang perlu diingat ada dua cara yang saya terangkan hari tadi macam mana nak buang watermark yang ada di bahagian bawah bahagian bawah untuk aplikasi talian poster my wall. Ada dua cara bila kita dah download bila kita dah download gambar tu poster my wall watermark tu dah akan berada di bawah lah. Kita boleh menggunakan perisian yang biasa saja apa ada yang ada dekat PC ataupun di handphone. Kalau di PC kita pakai pin saja. Kalau handphone kita pakai aja apa yang ada dekat handphone kita lah. Ada yang pakai screen recorder biasa ataupun screen saja ataupun kita crop saja bergantung kepada
peranti apa yang tuan-tuan pakai. Contoh yang ini. Okey, yang ini nanti saya rename dulu supaya okey. Saya berikan nama Encik Hairul lah. Pak Encik Hairul yang tanya saya. Okey. Okey, saya tukarkan kepada kita punya ni. Okey. Okey, untuk bahagian yang pertama, okey, saya akan view dia. Okay, untuk bahagian pertama, okay, saya akan viewkan menggunakan aplikasi yang ada dekat desktop. Okay, ada dua cara yang kita boleh buat. Yang pertama tadi, yang pertama saya suruh bahagian bawah ni saya suruh lebihkan. Biasanya kalau saya buat editing, saya letak warna yang plain. Okay, kalau yang mana yang ada aplikasi yang atas salian yang ada watermark, saya akan yang ada ni yang ada tuan-tuan tengok kalau yang ada watermark ni, saya biasanya saya plainkan dia punya background. Jadi bila saya plainkan background ni, okey, bila saya plainkan background, saya akan boleh buat editing cara yang lebih mudah. Caranya adalah okey, saya akan copy yang macam biasa je tuan-tuan. Maksudnya saiz gambar ni saya tak ubah. Saiz gambar saya tak ubah. Okey, saya tak ubah saiz gambar. Saya copy dan saya pastekan di atas, saya tarik. Ini yang cara kedua. Cara yang pertama, ini dah hilang. Bila kita dah hilang, kita terus paste and save lah. Kita save. Ni maksudnya gambar yang kita buat tadi dah tak ada. Okey, cara yang kedua. Ini cara yang kedua. Okey. Kita pakai aplikasi yang apa saja yang ada ni supaya tuan-tuan okey, cara yang kedua, sama ada tuan-tuan boleh tarik saja di bahagian bawah macam ni. Okey, gambar tu, ataupun okey, ada gambar yang dihasilkan bila kita tarik, dia akan tertarik semua sekali. Jadi saya biasanya kalau buat editing tu, saya akan terbalikkan dia sedikit lah. Saya tak tarik dia di bahagian paksi X, saya akan tarik dia bahagian paksi Y. Saya akan gerakkan dia macam ni lah, gerakkan dia bahagian X. Saya tak tarik di bahagian Y. Ni Y ni saya tak tarik, saya tarikkan X. Jadi dia sebenarnya kalau di Y ni dia akan resize lah. Lepas tu baru dah saya rotatekan semula. Macam tu. Jadi ada dua kaedah, maksudnya kaedah yang kedua ni kita dah ubah saiz lah. Kaedah yang pertama tanpa ubah saiz, just kita kena mahir dekat sini warna yang saya plainkan. Okey. Katakanlah tuan-tuan. Okey, katakanlah Encik Hairul ada warna lain dekat sini Okey. Okey, ini menu gambar tu ada warna lain. Okey, kita akan ubah warna lain supaya tuan-tuan nampak Ni background ni adalah warna hijau Okey. Warna hijau. Jadi apa yang kita perlu buat, katalah ada warna lain yang appear dekat sini ataupun ada template. Jadi kita perlu buat satu lagi elemen kita tambah shape lah. Okey, kita tambah shape supaya kita boleh hiddenkan. Kita boleh hiddenkan Jadi ada shape yang kat sini. Okey. Jadi tuan-tuan boleh ada option lah. Tuan-tuan saya bagi idea supaya tuan-tuan ada option. Okey, kalau ada shape. Tuan-tuan tengok Poster My Wall dia akan jadikan watermark tu sebagai atas. Jadi kalau katalah kita nak naikkan lagi di atas, dia tak boleh Kata yang sini, kita nak naikkan lagi atas, kita punya elemen ni, kita nak naik ke atas untuk tutupkan poster My Wall, My Wall ni dia tak boleh. Jadi apa caranya adalah, okey macam ni Contoh, jadi saya highlightkan dia warna merah, contoh warna pink ni lah. Okey, warna pink Jadi warna pink ni sebenarnya sini adalah sama saja kan. Ini sini adalah sama Jadi sama ada saya copy, saya paste dekat sini ataupun gunakan kaedah yang tadi tu lah. Warna yang sama sekata sini dah sama saja. Ataupun katalah sini tuan-tuan nak buat toning ke ataupun nak buat elemen yang lain, masih boleh tak ada masalah. Masih boleh, tuan-tuan pilih saja color-color yang tuan nak. Yang ada radial ke gradient ke, dia masih boleh, tak ada masalah. Okey, jadi yang kali ni kedua sini kalau tuan-tuan nak ni, okey, ini salah satu teknik lah. Okey. Jadi teknik yang sini maksudnya tuan-tuan dah
dah hilangkan ini macam tu kalau warna hitam kalau kita download ni nanti dia tak akan keluar lagi lah. Jadi dia tak akan keluar lagi. Jadi tuan-tuan boleh ni kalau tuan-tuan type pada bahagian putih ni akan keluar lah. Jadi kalau tuan-tuan type pada hitam ni dia tak akan keluar Jadi terpulang pada teknik tuan-tuan. Sebab yang penting kalau ada watermark tu tuan-tuan boleh hiddenkan sebab kalau kita pakai aplikasi yang percuma yang tak berbayar ni biasanya dia akan lock lah. Kecuali tuan nak bayar dia akan open tapi ada teknik yang kita boleh boleh buang lah contoh macam ni kita boleh buang, kita buang lah jadi yang sini kita tak boleh letak atas kita tak boleh letak atas. Jadi caranya katakanlah dia warna yang sama pun boleh kalau tuan-tuan nak buat warna ni hijau katalah hijau pilih dua-dua hijau pun tak apa masalah boleh tapi masih macam ni lah tak ada apa-apa perubahan kalau macam yang saya buat ajar tadi kita guna aplikasi yang mudah saja klik pen saja itu pun sudah memadai lah jadi bahagian bawah ni tuan-tuan pastikan dalam lebih kurang 10 cm ni bahagian bawah watermark ni perlu dikosongkan lah perlu dikosongkan. Jadi kalau tuan-tuan ada bahagian atas ada design yang bahagian atas ni tuan-tuan nak mix and match masih boleh lah masih boleh jadi kalau katalah tuan-tuan nak buat mask sini masih boleh buat mask lah mask sekali itu saja senang saja kalau poster my wall ni kalau kita nak buat tapi masalah kalau katakanlah kita nak buat mask kita pilih aja kalau yang tu yang baiknya untuk kita nak buat masking dalam poster my wall kita masih boleh buat lah senang macam ni kalau kita nak buang tadi tanpa gunakan aplikasi lain kita nak buat masking pun boleh tak ada masalah dia boleh tapi nanti dia akan jadi inilah dia jadi berat jadi saya jarang guna masking dalam ni sebab bila kita guna mask kita dia apa macam ni objek tu dia limitation sikit lah dia limitation sikit kalau nak remove yang ni kena dibayar yang lain-lain tuan-tuan boleh explore nak remove ke color ke nak buang ke multiply itu terpulang pada tuan-tuan tapi yang biasa ni tuan-tuan boleh pilih lah kalau tuan-tuan nak pilih ada belum ada like terpulang kepada kalau nak tambah gambar tu nampak sikit menyelerakan tambahkanlah sikit color ni dia color bahagian ni nampaklah dia shining sikit gambar tu itu yang tu saja dan gambar tu kita boleh renamekan lah contoh kalau sini saya gambar saya letak nama sate je lah jadi kita boleh save lah jadi apa-apa saja tuan-tuan boleh save saja dalam tuan-tuan ni data yang diberi adalah lebih kurang design awak adalah lebih kurang 500 meg saja tapi kalau yang mana tak guna boleh buang lah jangan simpan kalau saya mana yang saya tak guna tu dah habis tu saya buang sajalah jadi tuan-tuan jangan simpan terlalu banyak dalam tuan punya wall dekat poster my wall ni dalam folder ni jangan simpan banyak-banyak supaya kita ada limitation kita buat tu jadi setiap data yang kita gunakan ni masih boleh digunakan sebab kita dah download dia punya projek kita dah download dia punya projek jadi tuan-tuan jangan bazirkan yang percuma tu gunalah sebaik-baiknya untuk hasilkan projek tuan-tuan ada lagi yang nak tanya tadi saya dah jawab untuk buat Jet Herald cikgu ada buat editing video ada saya ada ajar kelas untuk buat kelas editing video yang ini untuk cikgu Herald nanti saya akan buat satu kelas untuk kelas untuk poster my wall untuk buat editing video sebab editing video ni ada tricky sedikit lah kita nak buat supaya dia ada limitation kalau kita buat poster video ni dia lebih kurang dalam 15 saat saja jadi ada video yang perlu di-cut nanti kita akan masuk kelas video lah kalau masih berminat dalam kelas junior reka bentuk dan multimedia ni boleh berhubung dengan
ni kita akan buat satu kelas lagi. Nanti saya akan ajar yang lebih detail lagi lah macam mana nak buat kelas video okey, nak buat kelas video dalam poster my wall ni ataupun dalam Canva ataupun nak buat memang khusus kepada buat editing saja editing video nanti saya akan ajar menggunakan presient atas talian dan hasilnya lebih hasilnya bukan setanding profesional tetapi menghampiri menghampiri profesional contoh kita menggunakan Powtoon kita menggunakan Powtoon kalau tuan-tuan boleh menggunakan Powtoon ataupun aplikasi-aplikasi seperti Hitman ke jadi tuan-tuan boleh gunakan aplikasi-aplikasi ni jadi yang untuk hari ni saya tak ajar untuk buat video untuk hari ni kebanyakannya untuk poster. Minggu ni memang minggu poster. Bulan 5 saya akan ajar menggunakan video. Jadi tuan-tuan nanti perlu masuk yang kelas yang itulah, maksudnya kelas yang editing video tu nanti tuan-tuan akan masuk macam mana kita nak buat poster kita bersama dengan video ataupun tuan-tuan hendak saja buat kelas video Jadi tuan-tuan akan diberitahu okey format video yang jenis apa, okey kita nak convertkan pakai apa supaya video yang kita convert boleh diuploadkan ke kita punya wall okey maksudnya kalau katalah kita punya part of the poster my wall ni dia tak crash data yang kita upload tu dia tak crash. Jadi tuan-tuan kena memahami dulu format apa yang sesuai dengan web base tu supaya editing video tu dia smooth lah. Itu yang perlu tuan-tuan ketahui. Yang ni kelas video sikit nanti kena masuk kelas video baru boleh masuk kelas poster digital video baru boleh ni. Itu yang tu saya tak ajar dulu tu. Supaya bulan 5 tu nanti saya boleh ajar untuk kelas video saja. Kelas video dan editing movie editing movie maksudnya video movie dan audio lah. Jadi tuan-tuan menggunakan aplikasi percuma ataupun tuan-tuan nak ke presient yang biasa dibekalkan di sekolah lah. Contoh presient Adobe Premiere lah kalau biasa dengar Adobe Premiere boleh juga saya ajar lah okey. Jadi ada lagi yang nak Encik Error nak tanya. Okey, ini yang Encik Error nanti bulan 5 nanti saya ajar macam mana nak buat kelas untuk editing video editing video bersama dengan poster tu dia ada poster digital video tu ataupun buat video nanti dia format tu ada lain sikit sebab format video ni ada banyak jenis dia ada MP3 MP4 biasa kalau orang kata video bukan ada MP3 ke biasanya video pun ada format MP3 dia ada format AAVC ada lebih kurang 15 format yang ada dekat pasaran lah 15 dan kita akan belajar sedikit knowledge mengenai codec kita macam mana kita nak codekan satu video tu ke code yang lain maksudnya kita uncodekan dengan codeckan video tu mengikut format apa yang web base tu nak jadi tuan-tuan akan belajarlah dan saya dalam kelas tu nanti kita akan belajar macam mana nak convertkan ke suatu audio format kepada suatu audio format yang lain supaya audio tu tak ada masalah tapi video tu dia akan jadi losses lah sebab video ni dia ada berkaitan dengan frame satu yang kedua adalah berkaitan dengan size video tu kalau tuan-tuan gunakan video format contohlah format 13:9 ataupun 6:4 ataupun jenis video yang dihasil adalah jenis PAL video PAL ataupun format yang lain jadi kita kena belajar apa tu codec tu kita kena ajar codec macam mana kita nak convert sesuatu format ke suatu format yang lain jadi bila tuan-tuan dah jelas baru saya akan go through lah supaya benda ni dia banyak sebab dalam ilmu digital untuk audio dan video ni dia terlalu luas sebab kita banyak bermain dengan suatu code dan uncodekan dia jadi yang untuk bulan Mei boleh layari kita punya Facebook jadi saya akan publish satu iklan untuk editing video lah
Okey, editing video menggunakan teknik asal dulu Kalau biasa-biasa tuan-tuan dengar menggunakan yang biasa, saya akan mula yang biasa. Lepas tu kita akan bermula dengan atas talian dan perisian yang percuma. Okey, perisian percuma tu kalau tuan-tuan tengok mungkin ada perisian yang di dalam handphone tuan-tuan yang biasa tu pun boleh lah Nanti saya akan ajarkan menggunakan perisian yang ada. Okey. Okey, ada lagi yang nak ni. Kena ingat setiap editing video ni biasanya kalau kita pakai software yang percuma, dia ada watermarks lah. Bila ada watermarks ni dia ada, contohlah kita nama Encik Harold kita tak nak video tu disalahgunakan, kita letak nama Encik Harold dalam video tu. Nama Encik Harold dalam video tu masih kita boleh buang menggunakan aplikasi yang lain lah aplikasi yang lain, sama ada secara online ataupun secara kita instalkan menggunakan apps dalam PC itu yang kena belajar dulu macam mana dia ada bilangan frame yang kita kena ketahui, frame mana yang perlu dipotong jadi bahagian-bahagian tu yang nak kena diterangkan secara detail lah. Okey, kalau Cik Hairul terlibat masih berminat dalam kelas dunia multimedia ni, boleh berhubung nanti dengan penyarahan saya. Kita boleh buat satu grup lagi lah untuk khusus editing sebab editing video ni dia sangat luas. Biasanya dalam 3 ke 4 kelas lah. 3 ke 4 kelas dan kita tak boleh capture pembelajaran tu dalam masa sehari lah. Kalau pencetakan, kalau pencetakan digital kita boleh buat dalam sehari. Kalau editing video melibatkan audio ni, jadi dia lebih kurang 3 ke 4 hari lah. Sebab kalau ada editing video, biasanya kita akan letak kalau kata ada gambar, kita nak masuk gambar dalam tu. Asalnya gambar kita nak jadikan dia video dia dah masuknya gambar dan video dan gambar video kita nak masukkan audio nak masukkan lagu. Maksudnya ada 3 perkara dekat situ lah jadi itu dia ada perbezaan dekat aplikasi itulah. Okey. Okey, yang Cik Errol saya menjawab soalan Cik Errol. Okey, kalau Puan Dedek ni adakah? Puan Dedek kalau ada ni, kalau Puan Malinda kalau mau tanya boleh aja tanya. Okey. Okey, boleh tanya. Okey. Okey, sebelum saya tamatkan kelas kita. Okey. Soalan Encik Hairul saya dah yang pasal buang watermark saya dah jawab Okey, untuk kelas editing video boleh tunggu iklan bulan Mei iklan bulan Mei boleh tengok Facebook College Community ataupun join saja kursus pendek College Community Betul Telegram Okey, type saja di Google. Okey, type saja di Google khusus pendek College Community Betul. Okey. Lepas tu belakang tu letak Telegram. Nanti join saja grup tu. Nanti Cik Hairul boleh tengok apa saja maklumat berkaitan dengan kursus lah. Okey, boleh tengok Type saja dekat Google Senang saja Sekarang semua kita pakai Google Jadi link tu semua sudah masuk. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan maklumat berkenaan kursus pendek. Okey, untuk ni kita bagi info sedikit. Untuk esok saya akan ajar untuk kelas pendawaian pendawaian soket elektrik. Okey, maksudnya ada dua jenis soket dua jenis soket 13M dan 16M. Okey, 13 ataupun 16 ada yang cakap 15. Okey, dalam pendawaian soket ni ada soket pendawaian yang bentuk jejari dan pendawaian berbentuk gelang Jadi kalau berminat, siapa-siapa yang berminat boleh join kelas saya untuk pendawaian elektrik untuk esok bermula kelas pukul 9 Okey, jadi kalau kelas elektrik boleh bermula esok kelas pukul 9. Dan kelas elektrik juga akan dilaksanakan pada bulan Mei. Boleh juga layari iklan kita dekat Facebook ataupun Telegram Untuk menu hari ini, kalau Puan Elizabeth Yap ataupun Puan Hairul ataupun Cik Dedek berminat untuk mengetahui menu resepi untuk petang ni, bermula 3 petang 3 petang lah 3 petang
tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kita punya dekat YouTube, YouTube channel secara live ataupun di FB live, mengenai resipi apa yang ada dekat college community. Betul tuan-tuan boleh tengok. Kita akan buat untuk sharing knowledge mengenai resipi selama 22 hari. Kita buat sharing knowledge untuk 22 hari kan. Hari ni kita dah sharing knowledge untuk resipi makanan hari yang ke-15. Jadi Encik Harold kalau rasa berminat nak ni boleh tengok kita punya macam mana nak masak, untuk ni programnya nama Hari Songket Apa Hari Tok Songket Apa Hari Tok, jadi boleh tengoklah. Untuk latihan ni kalau latihan ni macam biasalah, kalau ikut ni sebelum pukul 11 kan, tapi saya bagi sebelum pukul, kalau poster my wall ni sekejap saja lebih kurang 10 minit saja. Saya bagi sampai pukul 12 lah Puan Elizabeth. Petang ni menu petang ni adalah laksa Penang kalau Puan Elizabeth Yap kalau berminat boleh datang ke KK Betong. Kita buka jualan juga kita buka jualan juga untuk kita punya alumni untuk mempromosikan alumni kita. Kita buka jualan, boleh datang, boleh tengok, boleh belajar juga boleh datang. Kalau sempat datang, boleh datang ke college meeting untuk belajar. Kita boleh belajar boleh belajar. Kita sharing knowledge untuk hari ni buat laksa Penang buat laksa Penang. Okey, ada lagi mau tanya? Okey. Tiada Kalau tiada saya tutup kelas hari ini. Dengan ucapan terima kasih kepada peserta saya Puan Elizabeth, Puan Harold, Puan Dedek, Puan Malinda kerana sudi hadir kepada kelas saya hari ini. Ada 8 orang keseluruhannya adalah 8 orang sudi hadir kepada kelas saya. Homework menu apa aja? Homework menu apa-apa aja. Homework untuk hari ni yang tuan-tuan yang kena hantar untuk saya, apa-apa saja menu yang tuan-tuan hantar saja kepada Encik Husin Encik Husin gunakan poster my wall gunakan poster my wall. Encik Husin akan proses dan akan keluarkan sijil untuk tuan-tuan. Boleh boleh. Encik akan proses dan akan hantarkan sijil kepada tuan-tuan. Jadi itu saja bagi saya Encik Zainuddin mewakili pihak College Community dan penyelara saya Encik Husin Misri mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi hadir khusus atas talian poster my wall pada hari ini. Saya dengan berbesar hati menggalakkanlah tuan-tuan menyebar luaskan ilmu yang ada ni kepada rakan-rakan tuan-tuan supaya boleh datang lagi berkursus di College Community Betong secara atas talian ataupun bersemuka sekarang kita tak boleh lagi, tapi kebanyakannya kita akan buat secara atas talian supaya ilmu-ilmu yang ada dekat di pensyarah-pensyarah College Community ni dapat disampaikan kepada tuan-tuan dengan lebih baik lagi lah. Kalau ada komen boleh bagi tahu. Kita akan bantu tuan-tuan untuk dapatkan knowledge tersebut. Dan apa sahaja masalah yang berkaitan dengan pembelajaran boleh dikongsikan bersama dengan College Community. Sekian saja saya dari College Community Betong. Jumpa lagi esok hari dalam kelas soket. Dalam kelas soket elektrik bermula kelas pukul 9 Kalau boleh berminat boleh jumpa saya esok kelas soket elektrik Sekian sahaja saya ucapkan terima kasih sekali lagi banyak-banyak. Bye bye. Bye bye. Jumpa lagi tuan-tuan.